Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Faikal bin Razwan dan bersama rakan saya, Nama saya Muhammad Syafiruddin Fitri. kami berdua akan menjadi hos anda pada hari ini dalam temu bual yang bertema Integriti dalam Institusi Pendidikan. Baiklah, jadi bersama dengan kami pada hari ini, dua orang sahabat saya yang akan memberikan pendapat tentang tema kita. Jadi pertama, saya nak memperkenalkan sahabat saya yang pertama, iaitu Akil. Terima kasih kepada hos kita pada hari ini, iaitu Muhammad Syafiruddin dan Muhammad Arif Haikal. Nama saya Muhammad Akil Najwan. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk bual bicara pada hari ini. Jadi Akil hari ini dia akan jadi kita punya tetamu yang pertama. Jadi tak lupa juga kepada tetamu kedua, juga sahabat saya, boleh perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua host yang menjemput saya. Okay, nama saya Muhammad Afiq bin Jaus. Saya dijemput untuk membincangkan tentang ataupun memberi pandangan tentang tema pada hari ini yang kita hendak bincangkan. Baiklah, jadi sebelum kami mulakan bual bicara kami pada hari ini, saya ingin memberi definisi integriti. Jadi saya petik definisi ini daripada laman web Wikipedia. Integriti dikatakan adalah satu amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan juga nilai moral serta etika yang kuat. Jadi kita tahu yang definisi yang sebegini dia agak sulit ataupun susah lah untuk kita faham. Jadi saya nak tanya sahabat saya yang pertama lah, Akil. Jadi Akil, sebagai seorang mahasiswa, jadi kita semua mahasiswa kan, apakah definisi integriti yang mungkin saudara Akil boleh terperincikan supaya ramai orang boleh faham? Terima kasih untuk soalan yang pertama daripada Syafi sendiri. Apa maksud integriti dalam pendidikan dalam kalangan mahasiswa adalah kalau kita gunakan terms yang biasa adalah kejujuran dalam melaksanakan sesuatu tugasan, sama ada sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang pekerja lah, tak kira sebagai seorang pesyarah maupun sebagai seorang guru di sekolah. Untuk kenapa integriti ni perlu diterapkan sebagai seorang pelajar adalah untuk melahirkan seorang manusia yang bertanggungjawab dan jujur dalam melakukan sesuatu perkara. Yang kedua adalah mewujudkan seorang pemimpin yang telus ketika bekerja dan juga belajar. Yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga, masyarakat dan juga negara. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada syarikat ketika bekerja dan juga menjaga kepentingan integriti di tempat kerja. Itu yang saya boleh katakan sebagai definisi yang lebih spesifik lah untuk sebagai seorang mahasiswa. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang sangat bagus daripada Akil Najwan dan terima kasih juga kepada Syafiq Fitri. Daripada penjelasan Akil tadi, kita tahu bahawa integriti itu memang penting dalam diri masing-masing, sama ada dalam pendidikan, dalam tempat kerja ataupun lain-lain lagi. Tapi kan Syafiq, saya ada terbaca dalam satu artikel di mana satu istilah yang dipanggil apabila kita menyalahi integriti itu dipanggil korupsi. Adakah awak pernah dengar pasal korupsi itu? Ya, saya selalu dengar korupsi. Awak pernah dengar kan? Adakah awak tahu pasal korupsi itu? Yang saya tahu korupsi ni mungkin macam satu benda yang menyalahi jenayah dan menyalahi undang-undang lah. Okey. Oleh sebab tu saya ingin bertanya kepada Muhammad Afiq untuk menerangkan lebih lanjut mengenai korupsi dalam institusi pendidikan. Okey, terima kasih kepada kedua host. Okey, berbalik kepada soalan tadi mengenai apa itu yang dimaksudkan oleh korupsi dalam pendidikan. Okay, dalam konteks korupsi itu sendiri, seperti host rakan saya Syafi bercakap menyalahi undang-undang. Betul. Korupsi itu sendiri menunjukkan satu sikap yang menyalahi undang-undang ataupun sikap tidak bertanggungjawab terhadap individu ketika menjalankan tugas. So, apa yang dikaitkan, yang saya boleh kaitkan dengan korupsi dalam sistem pendidikan adalah sikap tidak berintegriti terhadap seorang individu yang menyalahi ataupun tidak bertanggungjawab ketika menjalankan tugas. Sebagai contoh, seperti kaki tangan sekolah, mereka mungkin mempunyai sikap tidak berintegriti seperti tidak datang petugas dalam tempoh yang lama tanpa sebab, ataupun salah menggunakan dana untuk kaki tangan yang tertinggi. Sikap-sikap tidak berintegriti ini boleh menyebabkan sistem pendidikan, kredibiliti sistem pendidikan merundum ataupun akan
rendah dan akan dipandang hina oleh masyarakat luar, terutama pada negara-negara luar. Mereka akan memandang hina terhadap institusi pendidikan kita, institusi tertinggi seperti Universiti Awam ataupun IPTS. Dalam konteks yang tidak berintegriti, saya boleh tekankan apa yang selalu berlaku atau sering berlaku di negara kita adalah sikap memberi rasuah ataupun salah menggunakan dana. Ini terbukti pada berita harian saya ada baca tadi. Sejak pada 2017 hingga tahun 2023, terdapat lebih daripada 50 orang kaki tangan universiti di antara universiti awam ataupun universiti swasta ditangkap kerana menyalahi undang-undang ataupun tidak berintegriti, terutama dalam sikap rasuah, dalam kejara rasuah dan juga salah menggunakan dana. Kerana sangat berlaku dan kita perlu mengatasi ataupun menghindari supaya kita boleh menjaga kredibiliti institusi sistem pendidikan kita. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bagus daripada Muhammad Afiq. Korupsi ni lebih macam benda yang negatif lah, sedangkan cara dalam bahasa kita orang kata kan, benda yang negatif untuk setiap individu tu kena ada. So korupsi ni benda jenayah orang kata. So kita kena jauhkan benda tu untuk tidak menjadikan masa depan kita rosak. So awak ada sikit ulasan tak daripada semua ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini? Jadi untuk setakat ni lah, untuk dua orang sahabat kita iaitu Aqil dan Afiq, sangat jelas, sangat mudah faham daripada Aqil nak terangkan definisi integriti itu sendiri. Sebab mungkin ramai yang pandang remeh tentang integriti. Sebab ni diorang tak tahu apa sebenarnya integriti tu. Kadang diorang just buat je benda, tapi diorang tak tahu sebenarnya perkara tu dia melanggar integriti. Jadi penting lah untuk setiap orang, terutamanya mahasiswa macam kita, nak tahu integriti ni macam mana. Jadi Afiq pun dah terangkan tentang korupsi ataupun yang kita selalu dengar lah, orang buat rasuah dan sebagainya kan. Sebabnya memang perkara tu dah berleluasa dah dekat institusi kita kan. Jadi input yang bagus, yang memberi kesan yang baik dan sangat mudah untuk difahami lah. Baiklah, jadi kita dah tamat untuk slot yang pertama sebentar tadi. Jadi sekarang kita nak mula untuk slot yang kedua. Tapi kita ada tetamu yang berbeza. Tadi kita ada Aqil dengan Afiq. Jadi sekarang untuk tetamu kita yang pertama, tapi juga sahabat saya yang pertama, Aiman Imran. Boleh perkenalkan diri? Terima kasih host kita pada hari ini, Muhammad Syafi dan Muhammad Arif. Nama saya Aiman Imran bin Abdul Rani dan saya diundang untuk memberikan sedikit pandangan terhadap topik kita pada hari ini. Okay, terima kasih Aiman. Jadi tak lupa juga sahabat saya akan menjadi tetamu yang kedua. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujikri bin Bazlan. Saya dijemput oleh dua sahabat saya, iaitu Muhammad Syafi dan Muhammad Arif Haikal. So itu saja. Okey, terima kasih untuk Aiman dan Muiz. Jadi kita nak sambung lah. Sebab tadi sahabat saya Aqil dan Afiq tadi dah cerita banyak dah tentang definisi integriti dan juga dah sentuh tentang korupsi ataupun corruption. Jadi untuk sahabat saya pertama Aiman kan, jadi tadi kita dah tahu lah tentang korupsi. Jadi saya nak lebih detail lah dalam korupsi, iaitu amalan rasuah dengan memfokuskan institusi pendidikan. Jadi apa yang saudara Aiman tahu tentang rasuah, terutama dalam institusi pendidikan? Terima kasih kepada Muhammad Syafi. Okey, terlebih dahulu sebelum saya menerangkan lebih lanjut terhadap rasuah di institusi pendidikan di Malaysia ini, saya ingin menerangkan dulu apa itu rasuah. Rasuah seperti yang kita tahu ialah pemberian atau wang ataupun sesuatu dalam bentuk hadiah diberikan kepada seseorang itu atau wakil untuk melakukan kerja mereka atau memberikan mereka pangkat yang lebih tinggi. So, rasuah di industri pendidikan di Malaysia ini ada banyak boleh dikatakan. Antaranya ialah seperti seseorang itu memberikan wang atau sesuatu untuk dinaikkan pangkat, seperti daripada peringkat cikgu naik kepada penolong kanan ataupun yang peringkat lebih tinggi. Di kalangan pelajar juga tidak asing daripada segi rasuah ini. Tetapi kita selalu lihat di berita ada yang pelajar yang ingin mereka naikkan markah mereka sanggup memberikan wang kepada pensyarah, dan lebih teruk lagi pensyarah itu sendiri menerima wang itu.
Dan ada juga kes yang bagi saya ini boleh dikatakan sebagai rasuah juga, ialah itu memberikan kawan sedikit wang untuk melakukan kerja-kerja mereka supaya mereka tidak perlu melakukan kerja itu. Okey, itulah yang saya boleh berikan pendapat terhadap isu-isu rasuah di industri pendidikan di Malaysia ini. Baiklah, terima kasih atas saudara Aiman Imran atas perkongsian yang amat bagus mengenai apa tadi? Rasuah. Saya pernah dengar satu benda, 3 benda yang merosakkan masa depan negara, iaitu rasuah. Antaranya lah. Lagi 2 tu saya tak ingat lah apa. Okey, rasuah betul. Rasuah tu memang benda yang akan merosakkan masa depan negara lah. Lagi kita sebagai anak muda, kalau anak muda tu dah terlibatkan rasuah, rosaklah masa depan. Anak muda dia kan masa depan negara. So memang banyak sekarang ni dalam kalangan anak muda, pelajar yang terlibat dengan rasuah, antaranya suruh bayar kawan buat assignment ke, bayar ni, suruh buat ni, buat tu. So benda ni memang paling tak baik lah dalam kalangan pelajar. So saya ada soalan kepada kawan saya seterusnya, iaitu Muiz Zikri. Apakah kesan buruk daripada aktiviti rasuah ni dalam kalangan pelajar ataupun dalam kalangan setiap orang? Tak kisahlah pelajar, guru-guru ke, pensyarah ke, pekerja ke, doktor ke, semua tak kisah. Silakan. Okay, terima kasih saudara Muhammad Arif Haikal. So untuk kesan buruk kesan buruk terhadap kalau kita tak berintegriti. So untuk cikgu-cikgu ataupun lecturer di universiti ataupun di sekolah, first dia akan dikenakan denda. Denda tu sama ada dikenakan denda bayaran ataupun paling teruk sekali adalah maybe akan dibuang kerja. Dan seterusnya kalau dia nak macam bekerja di tempat baru, akan susah lah kerana dia pernah terlibat dalam gejala rasuah ataupun tak berintegriti. Seterusnya untuk keburukan untuk cikgunya adalah dia akan hubungan dengan kawan sekerjanya akan jadi tak rapat lah seperti dulu, sebab ialah orang akan pandang dia buruk. So so seterusnya adalah untuk pelajar. Untuk pelajar, first adalah akan maybe kalau untuk pelajar sekolah akan dikenakan gantung sekolah. Gantung sekolah kan amatlah popular kalau buat hal. So kalau paling teruk sekali adalah maybe akan dikenakan sebatan ataupun last sekali maybe akan dibuang sekolah dan dibuang sekolah lah. So saya rasa itu saja daripada saya. Okey, terima kasih atas penjelasan daripada saudara Muiz. Tapi sebelum tu mengenai apa yang penjelasan awak beritahu tadi, contoh awak sebagai seorang pelajar, apakah langkah-langkah yang awak boleh buat sekiranya contoh awak seorang pelajar dan kawan awak cakap macam ni kat awak, Muiz, boleh tak aku bayar kau RM50 kau buatkan assignment aku? Adakah awak menerima penawaran tersebut atau adakah awak tolak? Sejujurnya saya akan tolak, sebab bagi pendapat saya rasuah tu adalah benda haram lah. Dan saya akan nasihat dia supaya elakkan daripada perkara tersebut. Sebab nanti kalau contohnya kita akan dikenakan denda lah macam tu. So sejujurnya saya tak akan mengambil rasuah dalam sepanjang umur hidup saya lah. Terima kasih saudara Muiz atas penjelasan yang amat menarik. Baiklah, hari ini kita dapat banyak belajar mengenai rasuah, integriti, masalah-masalah pelajar zaman-zaman sekarang ni. So oleh itu, apa yang awak boleh mengkonklusikan semua daripada awal tadi termasuklah yang sekarang ni, apa awak boleh konklusikan semua mengenai integriti dan rasuah ni? Baiklah, jadi dah setelah beberapa minit kita bercakap kan, kita berborak tentang isu yang agak besar dalam negara kita, iaitu isu integriti dan rasuah. Jadi sebenarnya apa yang saya boleh katakan, integriti adalah satu sikap yang wajib untuk setiap orang ada, sebabnya dia melambangkan diri kita, kepercayaan kita dan macam mana kita etika kita ketika bekerja. Jadi tak kisah mahasiswa ke, pensyarah ke, penjawat awam, sebagai seorang individu, kita mestilah kena ada etika yang baik dan kena elakkan daripada aktiviti rasuah ataupun aktiviti yang melanggar undang-undang dan etika integriti. Baiklah, terima kasih. Okey, saya rasa itu sahaja temu bual kita pada hari ini.
Baiklah, sekian itu saja temu bual kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.